kita lakukan setiap hari. Subhanallah, kita dengan kelemahan yang ada sentiasa mengulang-ulang kesilapan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya melakarkan semula kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun begitu, banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam pelaksanaan ibadah kita selaku muslim, Allah Subhanahu wa taala sentiasa dengan sifat kepemurahannya terus menerus memberikan kepada kita nikmat berlebih-lebihan dalam tempat dan sudut yang kita jangka, dan juga dikurniakan kepada kita kelebihan serta nikmat daripada sudut yang kita tidak jangka. Walau bagaimana sekalipun prestasi persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap terus mengurniakan kepada kita dan ahli keluarga kita kelebihan-kelebihan yang pelbagai. Lantaran itu amat perlu untuk kita sentiasa mengingatkan diri sendiri untuk sentiasa meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, jawatan kuasa masjid yang dirahmati Allah sekalian, mohon ampun dan maaf daripada saya atas kesilapan dan juga kelewatan hadir yang tidak dijangkakan begitu teruk heavy traffic yang ada tadi. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini memberikan manfaat dan peringatan khususnya buat diri saya yang lemah, dan seterusnya dikongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian. Memetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Isra, suratul Isra pada ayat yang ke-23, di bawah topik perkongsian kita berkaitan tentang komunikasi dan pendidikan di dalam kekeluargaan menurut Islam. Pada ayat yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah pun memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain daripada menyembahnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-dua ibu bapamu ataupun kedua-duanya sekali dikurniakan Allah dengan usia yang panjang dan berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua-duanya dengan perkataan dan janganlah pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri dan kita santuni tadabbur dalam surah Al-Isra, bermula pada ayat yang ke-23 seterusnya hingga ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala mula menggariskan dan menitipkan berkaitan perkara-perkara dan prinsip-prinsip asas di dalam pembinaan keluarga yang kukuh, malah prinsip-prinsip yang asas dalam pembinaan negara Islam yang diberkati. Bermula dengan menjaga dan memelihara tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya disebutkan pada ayat ini berkaitan berbakti kepada kedua ibu bapa, dan seterusnya pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi prinsip dan asas pembinaan kekukuhan keluarga Islam, malah pembinaan negara Islam, dengan menjaga hubungan bersama kaum kerabat, membantu orang-orang yang miskin, menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan,
berlaku jujur di dalam sebarang urus niaga dan transaksi, tidak bersifat boros, tidak kedekut, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia ini ada golongan yang kaya dan ada golongan yang sebaliknya. Larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebajikan kanak-kanak hingga sampai kepada larangan membunuh anak-anak, juga larangan untuk membunuh insan lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mendekati perlakuan zina, larangan untuk tidak bersifat sombong, dan juga suruhan untuk menyempurnakan janji-janji. Kesemuanya ini adalah merupakan prinsip dan asas dalam membina keluarga Islam hingga sampai kepada pembinaan negara Islam. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, ayat 23 surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan lafaz qada, wa qada rabbuka. Perkataan qada membawa makna perintah yang telah pun endorse, telah pun Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Lantas perintah ini dia tidak ada sebarang pusingan balik. Dia tidak ada ruang untuk difikirkan, apa juga ruang kompromi dan sebagainya. Ianya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah perintah yang pertama? Untuk menjaga tauhid, meninggalkan syirik, dan juga menjauhkan diri daripada sebarang elemen ataupun unsur perkara-perkara yang boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa juga perkara yang lain. Perintah yang kedua, selepas daripada itu Allah menyatakan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini adalah merupakan di antara ayat-ayat dan kumpulan-kumpulan ayat di dalam Al-Quran yang sentiasa dijodohkan, disekalikan, dipasang dan disepadankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yakni bila ada perintah untuk mentaati Allah, maka Allah akan sambung dan gabungkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Bukan bermakna kedudukan ibu bapa itu sama tinggi seperti mana Allah Subhanahu wa taala, tetapi nak menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu dan ayah di mata dan dalam hidup setiap anak. Kita ini adalah ibu, kita adalah bapa. Ramai di kalangan kita merupakan atuk, tok wan, nenek, aki dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, tanpa mengira usia kita dan siapa kita, kita juga adalah merupakan anak. Juga seperti mana dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala menyatakan anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan dalam masa yang sama syukur pada Allah itu digandingkan dengan hendaklah kamu berterima kasih kepada kedua ibu bapa kamu. Gabungan ini sama seperti mana bila tiap kali Allah menyatakan tentang salat wa iqamis salah, Allah akan gandingkan dengan perintah penunaian zakat wa itaiz zakah, seperti mana yang ada dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 dan juga pelbagai ayat-ayat yang lain. Allah juga biasa gabungkan antara dua arahan bila Allah menyatakan ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah, Allah akan sambung dan gandingkan dengan wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan hanya pada Allah tapi menolak ke tepi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya itu juga menjadi pincang serta tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah vice versa sebaliknya. Muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat ini perkataan ibu bapa ataupun bapa digunakan dengan kalimah walid, walidaika. Ada satu lagi di dalam bahasa Arab,
perkataan yang membawa makna ayah ataupun bapa, iaitu abi, ataupun dalam surah Yusuf pernah kita kongsikan dalam kuliah-kuliah yang lalu dengan lafaz abati yang bermakna ayahandaku. Beza antara keduanya ini, di dalam bahasa Arab, perkataan walid yang bermakna bapa atau merujuk kepada ibu bapa, dia juga diikat bukan sekadar dengan nama dan pangkat, tetapi diikat dengan keturunan serta nasab. Dan merujuk kepada bila sebut walid ayah itu, dia membawa makna ianya adalah merupakan ayah kandung. Ayah ini dia boleh ada macam-macam kategori di dunia berdasarkan kepada keharusan dan kebenaran di dalam syarak. Boleh mengambil anak daripada kalangan orang Islam yang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat, maka kita sebagai ayah jadi ayah angkat. Mungkin juga kita berkahwin selepas daripada perkahwinan yang pertama atau yang kedua dan mempunyai anak-anak daripada isteri yang baru, maka itu mungkin menjadi anak tiri, kita jadi bapa ataupun ibu tiri. Tetapi kalau walid yang digunakan di dalam Al-Quran, dia merujuk kepada bapa kandung yang mempunyai hubungan darah daging ataupun pertalian nasab yang sah. Lantas berbuat sehabis baik di dalam ayat ini merujuk kepada kebaikan dan bakti yang anak-anak kena tunjukkan kepada ibu bapa, tidak mempunyai syarat ataupun tidak ada sebarang perkara yang ibu dan ayah tadi mesti comply terlebih dahulu sebelum anak tadi melakukan kebaikan kepada kedua-duanya. Subhanallah, kita sendiri sedia maklum, kita ibu, kita ayah, kita tidak sempurna, kita banyak kesilapan dan kekurangan, kita juga kurang pengalaman, kita juga sering mengulang-ulang kesilapan. Kita sebagai ibu dan ayah manusia biasa, ia perkara yang berlaku. Lantaran itu, anak ini di dalam Al-Quran, komunikasinya dengan ibu dan ayah pertamanya adalah untuk berbuat baik, biarpun ayahnya ataupun ibunya tidak berbuat baik seperti mana yang dihasratkan oleh anaknya. Banyak berlaku di luar sana isu, situasi, peristiwa, kes yang kita sendiri nampak, yang kita biasa dengar, di mana istilah anak-anak ni dia ada rasa sedikit merajuk dengan ibu dan ayahnya. Tak nak balik hari raya, tak nak balik cuti mana-mana sekalipun, hanya semata-mata kerana tidak berpuas hati pada mana-mana keputusan, apatah lagi keputusan yang dibuat oleh ibunya atau ayahnya atau kedua-duanya adalah keputusan pada perkara-perkara urusan kehidupan keduniaan, bukan merupakan perkara-perkara yang kontradik dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sekadar ia merupakan keputusan bersifat hidup manusia biasa. Lantas mungkin ada yang merasakan bahawa mereka tidak diletak sama level dan peringkatnya dengan adik-beradik yang lain, maka timbul istilah nak menjauhi ibu dan ayah, ataupun dalam erti kata orang biasa sebut merajuk dengan ibu dan ayah. Ayat 23 surah Al-Isra ini menyatakan, wahai anak-anak, wahai anak, semua anak, ketaatan dan kebaikan yang kita berikan kepada kedua ibu bapa kita itu dianya unconditional, dia tidak bersyarat. Langsung juga tidak mensyaratkan ayah tu buat baik dulu, ataupun ibu tu beli sesuatu perkara yang anak tu suka dan inginkan dulu, barulah anak tadi melakukan kebaikan. Kebaikan itu perlu diutamakan dalam apa juga keadaan, selagi mana dia mempunyai ayah dan ibu. Lantaran itu, pada ayat ini gambaran keingkaran serta larangan Allah hanya diungkapkan dengan satu perkataan dengan dua huruf yang bunyinya itu sangat-sangat ringkas, malah bunyinya itu dari sudut sebutan juga adalah lembut dan tenang. Tetapi itulah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan uff, alif, fa. Sebutan huruf fa, makhrajnya juga adalah makhraj yang lembut.
di dalam bahasa kita diterjemahkan, dia membawa makna sebarang bunyi ataupun sebarang memek muka, sebarang bentuk perlakuan yang menunjukkan kita ini tidak berkenan ataupun tidak bersetuju dengan apa yang disampaikan atau ditunjukkan oleh ibu dan ayah. Apatah lagi dengan perkataan seperti ataupun ataupun atau apa sahaja, kesemuanya itu termasuk dalam perkataan larangan jangan berkata dengan perkataan kepada kedua ibu bapa. Ada anak-anak mungkin merasakan bahawa ibu dan ayahnya bukan merupakan model terbaik di dalam menyuburkan kebaikan dalam keluarga. Ayahnya jarang balik ke rumah, nafkah juga sentiasa diabaikan. Ayahnya banyak dengan rakan-rakan dan kawan-kawan di luar, dengan kawan-kawan baik dan disantuni, tapi dengan anak-anak sendiri kasar, keras, bengis dan sebagainya. Lantas anak ini merasakan bahawa tidak ada ruang untuk dia mengambil contoh yang baik daripada ayah kandungnya sendiri. Tetap perintah Allah untuk anak berbuat baik kepada kedua ibu bapanya itu, ianya stand, dia tidak berubah. Cara kebaikan ini ada pelbagai. Kebiasaannya, kebaikan ditunjukkan dengan perkataan yang baik. Tetapi kebaikan anak tadi kepada ibunya ataupun kepada ayahnya juga boleh ditunjukkan dengan pelbagai cara lain. Dalam masa yang sama, keingkaran, kederhakaan seorang anak kepada ibu ataupun ayahnya juga subhanallah boleh ditunjukkan selain daripada dengan perkataan ataupun perkataan menolak pandangan dan sebagainya. Contohnya, juga dilarang bagi mana-mana anak untuk menunjukkan cara bercakap dengan ibu dan ayah dengan nada yang difahami, nada tidak bersetuju ataupun nada marah, nada tidak berpuas hati. Menggunakan perkataan-perkataan yang baik, memilih perkataan-perkataan yang elok. Tidak ada makna perkataan-perkataan yang bersifat mencarut, tetapi dengan nada yang digunakan, dan nada itu adalah membawa makna yang sebaliknya, maka itu juga dilarang kepada anak-anak untuk cara dia berkomunikasi dengan kedua ibu bapa. Ataupun ada anak-anak dia tak bercakap pun, dia diam saja, dia tidak berbunyi apa pun, tapi hanya dengan air mukanya, dengan raut memek mukanya telah pun menunjukkan yang dia tak suka. Memek muka kita ni boleh tunjuk yang kita ini benci, kita tak suka, kita bosan dan sebagainya, tanpa memerlukan kita mengeluarkan perkataan. Apatah lagi bila kita keluarkan perkataan ketika kita tengah marah, ketika kita sedang letih, ketika kita sedang serabut macam-macam yang nak dipikirkan, yang belum ada solusi dan penyelesaian, hanya dengan riak dan memek muka menjadikan ianya itu termasuk di dalam larangan bagi si anak tadi dalam berkomunikasi dengan ibu bapa. Apatah lagi dengan perkataan-perkataan yang lain. Lantaran itu, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga di dalam ayat ini dengan kalimah wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kamu berkata kepada kedua-duanya, ibu dan ayah, whatever the circumstances that have been presented by the parents, mak dan ayah ni macam mana sekalipun prestasi mereka, anak-anak kena katakan kepada mereka berdua qawlan, perkataan kariman. Makna karim ini kadang-kadang kita biasa guna masa nak Ramadan. Subhanallah, tak salah pun sebut Ramadan pun tak lama dah, dalam masa 5 bulan je lagi lebih kurang. Ramadan Karim, ungkapan biasanya. Perkataan Karim bukan sekadar membawa makna mulia, tetapi Karim ini membawa makna cara dan pilihan patah perkataan itu menunjukkan kita memuliakan orang tadi.
Bukan sekadar bercakap dengan perkataan yang baik, tetapi cara kita bercakap itu menunjukkan yang kita memuliakan, menghormati orang yang berada di hadapan kita. Kerana itu perkataan karim ini membawa maksud, kalau sekiranya si anak itu perlu untuk menegur atau membetulkan, memberikan pandangan yang kedua yang mungkin lebih baik kepada ibu dan ayahnya, yang mungkin tak nampak berkaitan tentang keseluruhan isu dan cara penyelesaian yang terbaik, anak tadi wajib untuk menegur. Tetapi tegur yang bagaimana? Tegur dengan cara qaulan kariman, dengan perkataan yang tidak menjatuhkan atau tidak sampai ibu dan ayah itu merasakan bahawa air muka mereka berdua, harga diri mereka berdua itu tidak jatuh ataupun tidak hilang. Tidak sampai membetulkan ibu dan ayah, jangan sampai ke peringkat memalukan ibu dan ayah itu sendiri, hingga merasakan bahawa mereka ini banyak yang tidak tahu berbanding dengan anak-anak. Terlalu lembut, ibarat menarik rambut daripada dalam tepung, maka begitulah kalimah qaulan kariman, perkataan yang baik, perkataan yang elok. Kedua, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, selain daripada ayat 23 surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada menyatakan jenis-jenis perkataan dan bentuk-bentuk komunikasi yang wajar untuk diaplikasikan oleh mana-mana anak. Kita semua inilah adalah merupakan anak. Apabila kita nak memberikan cara berbakti kepada kedua ibu bapa dengan cara yang benar-benar diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham, kita ini mood berbeza. Ada masa kita nak dengar cakap orang, ada masa orang cakap apa pun kita tak nak dengar. Ada masa kita boleh mudah setuju dengan orang, ada masa engkau cakaplah apa saja pun kita tak ada dah. Ini adalah merupakan sifat dan anak-anak tidak terkecuali. Lihat dalam Al-Quran yang menyatakan cara-cara yang berkomunikasi, bercakap selain daripada Al-Isra 23. Allah Subhanahu wa ta'ala ada menyatakan, nanti boleh rujuk dalam Quran. Lihat dalam surah An-Nisa secara ringkas, surah An-Nisa pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qaulan ma'rufa. Tadi qaulan karima, yang ini qaulan ma'rufa. Surah An-Nisa ayat yang kelima. Perkataan qaul artinya perkataan, percakapan, komunikasi, dan makna perkataan ma'ruf kita biasa dengar orang sebut amar ma'ruf, nahi munkar. Makna perkataan ma'ruf ini adalah anak-anak tadi memilih perkataan-perkataan yang mudah bagi ibu dan ayahnya itu untuk faham. Benar, anak-anak yang ada di hadapan ini bukan calang-calang orangnya, dengan jawatan, gelaran, pangkatnya, dengan tingginya ilmu dan pengajiannya, jauh mengatasi pencapaian ibu dan ayahnya dahulu. Anak-anak ini mampu untuk bercakap dengan laras bahasa yang sangat tinggi. Tetapi kalau ibu dan ayahnya tidak sebegitu, anak tadi dia kena rendahkan sayapnya, dan dia mesti menggunakan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang biasa, yang mudah difahami oleh kedua ibu bapanya dan orang-orang yang difahaminya. Tidak ada sebarang kebaikan yang akan dapat dicapai kalau anak tadi memberikan hujah dan fakta, umpama pidato dan debat yang hebat, tapi ia tidak sampai kepada kedua ibu bapanya. Lihatlah kepada kesesuaian, pilihlah perkataan-perkataan biarpun sedikit, tetapi dia membawa makna yang baik dan besar. Malah uruf, perkataan uruf juga datang daripada kata akar yang sama, artinya perkataan-perkataan yang telah pun berbudaya dan bertradisi di dalam diri ibu dan ayah sekalian. Jangan cakap perkataan-perkataan dengan ibu dan ayah kita yang menjadikan mereka semakin tidak faham ataupun semakin sukar untuk menerimanya. Itu qaulan ma'rufa.
Boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang kelima. Juga rujuk dalam surah An-Nisa, lihat pada ayat yang ke-9, Allah menyebutkan lagi jenis yang seterusnya, iaitu qawlan sadida. Perkataan qawlan sadida membawa makna perkataan-perkataan yang dipilih di dalam komunikasi, yang bermaksud bukan sekadar itu perkataan, ucapan, ayat yang baik, tetapi anak-anak memilih untuk bercakap ucapan yang baik dan menepati syariat, seperti mana apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ataupun bersandarkan agama, maka yang itu juga disampaikan. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab kita bukan sekadar kita seorang-seorang nak jadi baik. Kita juga bertanggungjawab dalam kehidupan ini untuk berkongsi dan menebarkan kebaikan, agar bukan sahaja kita insya-Allah Allah kurniakan kebaikan, masyarakat sekeliling kita semua turut dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mahukan sebegitu, lantaran qawlan sadida membawa makna perkataan yang tepat, straight to the point, menepati maksud, dan ianya berlandaskan kepada syariat. Jangan ada dalam komunikasi kita sesama manusia kita rasa rendah diri, kita rasa tak payahlah, ni bukan tanggungjawab aku, biar ustaz dengan ustazah sajalah yang katakan. Perkara-perkara yang berkaitan bersumberkan agama, maka ini juga perlu untuk kita perbanyakkan, untuk kita komunikasikan dengan orang lain. Kita biasa bersembang dengan kawan-kawan kita, kita banyak berborak di pelbagai tempat, maka kita cuba jadikan perkataan-perkataan kita yang banyak itu, masukkan juga perkataan yang bersifat sadi, dan artinya tepat, berfakta, berhujjah, dan juga menepati syariat. Kalau perkara itu perkara yang benar, kita tidak sorok, kita kena beritahu ia adalah merupakan perkara yang benar. Kalau ianya merupakan perkara yang salah, maka kita juga perlu menyatakan bahawa ianya salah di sisi mata pandang agama itu sendiri. Lihat lagi dalam surah An-Nisa, subhanallah, An-Nisa maknanya wanita, rujuk dalam ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu lagi jenis perkataan dan komunikasi, iaitu qawlan baligha. Qawlan balighan. Maksud perkataan qawlan balighan ini adalah perkataan-perkataan yang kita pilih dan kita guna untuk bercakap dengan semua orang, khususnya kepada kedua insan yang Allah perintahkan tadi dalam ayat yang ke-23 surah Al-Isra, iaitu kepada kedua ibu bapa, adalah berusaha bila kita bercakap dengan orang, sama-sama kita berusaha untuk mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun memilih perkataan-perkataan yang boleh memberi dan menyumbang kepada kesan dan impak yang baik kepada orang tadi. Kita melihat kemungkaran berlaku, kadang-kadang dengan kemungkaran dan kesilapan, cara kita menegur, cara kita menyampaikan nasihat, kadang-kadang boleh menjadikan orang lebih jauh daripada kebenaran, menjadikan orang lebih memberontak untuk buat benda yang lebih teruk lagi mungkin daripada itu. Contohnya, subhanallah, apabila kita menasihati anak-anak, maka kita menasihati anak-anak ini, semua orang boleh kata sebabnya adalah saya marah ke, saya tengking ke, saya tinggi suara ke, saya letak tangan ke, wal'iyadzubillah, mohon jauh dari Allah, semuanya kerana sebab saya sayang kepada anak saya. Kalimah sayang, perlakuan cinta dan kasih itu, dia mesti refleks dan ditunjukkan dengan caranya. Dia tidak ada di dalam agama kita ini istilah mulut jahat, hati baik. Ramai orang kadang-kadang kata, kau jangan terasa hati, aku baik tau, mulut aku ni je lah kadang-kadang. Subhanallah. Sebab segala yang ada pada anggota badan al-jawarih, anggota luar ini, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang hebat, setiap surau masjid mesti ada, buka tak buka je lah, ada, memang ada,
Iaitu disebutkan hati ini adalah kerajaan bagi diri. Hati inilah yang mengeluarkan dasar, hati inilah yang meletakkan prosedur dan ketetapan. Yang lain ni ikut sahaja. Kalau sekiranya hati kata mau, maka yang lain pun akan tunjukkan cara yang dia mau perbuatan kebaikan itu. Tapi kalau hati telah pun stop menyatakan tidak ataupun tak mau, maka ianya juga akan ditunjukkan oleh anggota badan, baik tangan, kaki, cara berfikir, perkataan, mulut dan sebagainya. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka perkataan balighan ini menunjukkan kepada kita tanggungjawab kita satu lagi adalah untuk bertindak dan berperilaku sebagai penasihat. Suka ataupun tidak suka, bagaimana kita ini jangan sampai nak tunggu agar kita ini rasa yang kita dah sempurna ataupun telah dapat memperbaiki keadaan diri kita yang kurang baik kepada lebih baik. Nasihat ini kena kepada setiap seorang. Tidak perlu untuk kita jadi orang yang hebat, berilmu yang tuntas dan penuh, dan juga pengalaman yang luas baru boleh untuk kita menasihati. Yang tua menasihati yang muda. Yang tua juga perlu untuk membuka dirinya dan besarkan hatinya untuk menerima teguran dan nasihat daripada yang muda. Ini kerana tidak ada orang yang sempurna. Lantaran itu disinilah komunikasi menerusi perkataan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-23. Mudah-mudahan dengan kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita dapat sama-sama untuk kita cuba praktikkan, tidak banyak pun sedikit sebanyak secara berperingkat akan dapat sama-sama kita usahakan. Ampun maaf sekali lagi daripada saya, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah daripada saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada kuliah berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Apa kabar? Sihat?